Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 5. Okey, hari ini cikgu sama dengan pelajar 5 cemerlang daripada sekolah cikgu untuk sambungan tajuk daripada bab 7 tu lah, sukatan dan serakan data terkumpul. Okay, so before we start our class, I would like to call monitor Syahmi to recite a doa. Okay Syahmi, boleh baca doa? Amin. Okey, terima kasih kepada Syahmi. Okey, hari ini kita sambung part yang kedua untuk tajuk sukatan serakan. So, sebelum tu cikgu ulang balik lah. Cikgu ulang balik apa yang pelajar perlu tahu lah. Apa yang pelajar perlu tahu. First kali, nombor 1 selang kelas lah. Okey, nombor 1 selang kelas. Okey, selang kelas ni dia macam-macam kaedah macam-macam kaedah. So daripada data yang kita dapat, so kita cari selang kelas. Okey, macam ni kaedah yang diajar dalam modul lah, modul ataupun pelajar juga boleh buat sendiri lah, antara 11 hingga 15. Berapa selang kelas dia, so pelajar boleh tolak je. So kita tekan kalkulator, 15 tolak dengan 11. So pelajar dah tahu selang kelas dia adalah 4. Selang kelas dia adalah 4 Jadi 4. So kat sini 15. Bila sambung kat sini 16 tambah 4 20. So ni tambah 4 saja tambah 4. So semua tambah 4 21 tambah 4 25. Macam tu je. Macam ni juga, sama juga macam ni kaedah dia. So walaupun kaedah berbeza diajar di modul kalau macam ni beza dia, so kita tekan kalkulator saja. Okey, 1.3 tolak dengan 1.1. So pelajar akan dapat beza dia 0.2 lah. 0.2. Okey, kita sambung lepas 1.3 1.4. 1.4 tambah 0.2 1.6. Okey, 1.7 tambah 0.2 1.9. So tambah yang ni saja. Mudah je selang kelas. Sama juga macam ni pun. 40 tolak 25, so kita dapat 15. Beza dia 15. So start dengan 41. 41 tambah 15 56. So 57 tambah 15 72. So tambah dengan 15. Senang je selang kelas Okey, ni daripada jadual yang diberilah. Okey, yang kedua, had bawah dan had atas. Okey, had bawah dan had atas ni kita ambil je had bawah yang ni, had atas yang ni, senang je, masuk je. Had bawah, had atas. Sama juga yang lain pun, had bawah, had atas, kita masuk saja. Boleh pelajar boleh follow cikgu Okey, had bawah, had atas. Ni had bawah. So had atas yang ni. Sama je, had bawah, had atas. Sama Okey. So yang ni pun sama, had atas, had bawah. Okey, yang seterusnya sempadan atas. Okey, yang ni penting sempadan atas dan sempadan bawah ni sangat penting lah. Okey, untuk kita membina OGIF dan membina histogram nanti. Okey, pelajar kena kuasai So kita start dengan kat sini 20 dengan 21. So 20 dan 21 maksudnya 20.5 lah. Pelajar boleh tambah yang ni 20 tambah 21 bahagi 2. So pelajar akan dapat 20.5. Okey, yang ni sambung 30.5, 40.5, 50.5, 60.5, 70.5. So nampak tak 20.5 dia akan pergi sini lah. Dia jadi sempadan bawah belah sini. 30.5 dia macam ni. Ni jadual dia Ni jadual dia. Cuma pelajar kena
kena maklum kena tahulah kita kena bina lagi satu selang kelas sebelum 11 hingga 20. Okay, apa yang cikgu nak tekan dekat sini kita mesti bina satu lagi selang kelas sebelum 11 ni. Sebelum 11. So pelajar dah tahu. Okey, sebelum 11 mesti 10 lah kat sini. Betul? 10 selang kelas dia 20 tolak dengan 11, so 9. So 9 mesti kat sini 1. So ni selang kelas yang sebelum 1 hingga 10, 11 hingga 20, 21 hingga 30. Okey, yang ni sempadan atas dia adalah 10.5. So yang ni 10.5. So kita mesti bina satu selang kelas sebelum. Ni pelajar kena take note. Okey, kita tengok macam ni. Sempadan atas. Macam mana kita dapat sempadan atas? Okey, 150 tambah dengan 151. Okey, lepas tambah 2 bahagi 2. So kita akan dapat 150.5. So dia akan bawa datang sini lah. Okey, lepas tu kita sambung 15.5, 160.5, 67 dan 165.5 dan seterusnya. Yang ni semua sambungan dia ni sambungan dia. Boleh So kena bina selang kelas sebelum. Okey, sebelum 146 berapa kelas? Sebelum 146 14 145. So berapa sampai 145 tu? 141, betul? 141 So jadi sempadan atas dia 145.5. Okey, yang ni kita tarik mari sini Okey, so sekarang ni dah settle sempadan atas, sempadan bawah. Jadual first Okey, seterusnya titik tengah. Midpoint titik tengah. Titik tengah senang je. Ambil 15 tambah dengan 11 bahagi dengan 2. Senang, mudah je. Letak kalkulator dekat senang. 15 tambah dengan 11. Okey, kita bahagi dengan 2. So kita akan dapat titik tengah dia 13. Senang sama je. Seterusnya 20 tambah 16, so 18. 23. Ni titik tengah titik tengah senang. Okey, sama juga yang ni pun 150 tambah 146. Okey, lepas tu bahagi 2. So kita dapat titik tengah 148. So pelajar dah tahu yang ni, mudah je. Kalau tak tahu nak tekan kalkulator, lupa lah formula dia, belakang tolak dengan depan, so kita buat je 146, 147, 148, 149, 150. Cari mana tengah-tengah. 148 tengah-tengah. Tu maksud dia titik tengah. Beres Okey, so settle yang ni. Okey, seterusnya kekerapan longgokan. Okey, kekerapan longgokan pelajar kena take note. Yang ni digunakan dekat OGIF sahaja. Dekat OGIF sahaja. Okey, so sekarang ni kita ada 2.0 hingga 2.9 kekerapan dia 5. Okey, so kat sini 5 lah. Okey, lepas tu ni kita ada kekerapan daripada data yang kita dapat. So 5 tambah 3. Yang ni tambah ni dapat 8. Okey, 8 tambah 9 dapat 17. So kita tambah macam ni lah. Okey, ataupun 9 tambah dengan yang tadi kita dapat apa? 17 tambah 7 dapat 24. Okey, untuk data kekerapan terkumpul, pelajar boleh tekan kalkulator terus, senang. Tekan kalkulator terus. So 5, first kali kita ada 5, so kita tulis 5 lah. Okey, lepas tu kita ada berapa? 3, so tambah 3. So pelajar akan dapat 8. Lepas tu tambah lagi 9. Tambah 9. So dapat 17 tambah 7. So dapat lagi 24. Dan sambungan seterusnya. Dan kita akan dapat kekerapan longgokan paling tinggi dia 46 lah. 46 45.
Okey, jadi bila kita lukis ogif, dia ogif macam ni So bila kita lukis ogif, kekerapan longgokan dia tu paling tinggi kat sini 45. Ni pelajar take note. Senang. Okey. So sama juga macam ni pun. 4 kita ambil 4 tambah 7 11. 11 tambah 3 14. 14 tambah 15 29 tambah seterusnya. So kita dapat paling tinggi sekali 50. Okey, pelajar masih dengan cikgu? Ya, okey. Faham kan kekerapan longgokan Okey, so kita sambung sikit lagi. Okey, kita tengok soalan. Okey, jadual di bawah menunjukkan bilangan buku yang dibaca 25 murid dalam masa 9 bulan. So kita dah ada data. Okey, soalan first sekali, tentukan selang kelas. Okey, selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 5. Take note 5 kat situ. So macam mana kita nak cari selang kelas? Okey, first sekali kita cari data dia, nombor yang paling besar sekali berapa dalam jadual ni? Yang pelajar nampak 40. So 40 tolak dengan paling kecil sekali 17. So tolak 17 kita bahagi dengan bilangan kelas yang diberi 5. Ada kalkulator tak dengan pelajar? Ada? Ada. Jom tekan kalkulator, dapat berapa? 4.6. So kalau 4.6 selang kelas dia berapa? 5 ni dia ada tilde ni sehingga 5. So selang kelas dia 5. Okey, jadi kita start dengan berapa? Start dengan yang paling kecil kan? So kita start dengan paling kecil 17. 17 ni termasuk dengan 5 tu. 17 hingga berapa? Okey, pelajar 21. Maksudnya 17 pelajar kira pelajar keluarkan jari 17, 18, 19, 20, 21. So 21. Okey, jadi kalau 21 tolak 17 berapa? 21 tolak dengan 17 4 Jadi kalau kita nak buat selang kelas, kita tambah 4, betul? Kat sini 22 tambah 4 26. 27 tambah 4 31. Betul jadi untuk cari selang kelas mesti ambil 5 ni, tapi 17 hingga 21, 17 kita kira 17, 18, 19, 20, 21. So kat sini ada 5 kan. Tu 2, 3, 4, 5. So kita dapat ni selang kelas. Ni yang penting sekali, yang first tu. Lepas tu kalau kita tolak dia, kita dapat 4 lah. So tambah 4 22 So sambung seterusnya. Okey, so settle dekat sini. Kita dah jawab So settle 31 kat sini, 32, 36 dan sambung sampai yang paling besar sekali lah. Okey, so daripada data ni, okey, kita jadualkan dia. Clear tak pelajar? Nampak clear tak jawapan cikgu ni? Kurang jelas sebab dia pakai warna biru Okey, so ni adalah selang kelas dia 17 hingga 21. So tak berapa clear, cikgu conteng sikit lah. So dekat sini 17 hingga 21. Okey, kekerapan dia 5. Had bawah dia 17. Okey, had atas dia 21. Titik tengah dia tambah 2, 21 tambah 17 bagi 2 dapat 19. Okey, sempadan atas dia 21.5. Okey, sempadan bawah dia mesti cari sebelum dia Tadi cikgu dah cerita sebelum 17 kita ada 16, betul? So sebelum sampai 16 kita ada 12. So dekat sini 16.5 lah. 16.5. So sambung. Pelajar penuhkan jadual.
22 hingga 26, 27 hingga 31. Pelajar dah buat ke yang ni? Dah. Okey, bagus. So sambung 32 hingga 36, 37 hingga 41. So 5, 6, 8, 5, 1. Ni daripada data yang kita dapat ni lah. Daripada data ni. Okey, so sebelum tu cikgu dah ajar kan macam mana nak cari kekerapan. Cikgu dah ajar ke nak cari kekerapan? Mana ni pemandan tak pakai? Okey, kita menggunakan kaedah gundalan. Okey, kalau cikgu ambil biru cikgu ambil biru. So kita potong 28. So 28 kat mana? 28 kat sini, gunda 1. Potong 20 kat mana? 21. Potong 22. 22 kat mana? 1. 21 kat sini, 2. 36 kat sini. Ni kaedah gundalan lah. 27. So 27 kat sini. 31 kat sini. Sambung sampai habis. So kita akan dapat kekerapan dia macam ni. Faham Boleh? Pelajar boleh follow cikgu? Boleh. Okey. So seterusnya. Okey, kita tengok gambar kat sini. Ni gambar apa ni? Ni gambar apa pelajar? Histogram. Okey, histogram. Yang ni adalah bilangan penduduk ataupun kekerapan. Yang ni adalah sempadan atas. Sempadan atas Ni untuk histogram. So kita ada sempadan atas. So kat sini sempadan atas dia. Okey, sambung nanti kita cantum dia. Okey, ni adalah contoh histogram. Okey, sekarang ni cikgu nak pelajar ada kata graf kan? So daripada data yang cikgu ada ni, okey, cikgu minta pelajar lukis histogram daripada data yang cikgu ada. Okey, cikgu bagi masa pelajar salin dulu data ni, lepas tu kita buat histogram sama-sama Okey, so daripada data yang kita ada, kita nak bina histogram kita nak lukis histogram. So pelajar kena take note dekat sini. Pelajar kena take note, dapat soalan. Okey, kita bulatkan apa yang patut dengan menggunakan skala 2 cm 10 markah pada paksi mengufuk. Mengufuk 2 cm 10 markah. Okey, so mengufuk yang ni lah. Mengufuk yang paksi X ni lah. Mengufuk 10 markah. Maksudnya sekarang ni kita kena start dengan sempadan atas sempadan atas. Okey, sebelum tu cikgu dah cerita pada pelajar bila kita dapat selang kelas. Contoh kat sini selang kelas dia 30 hingga 39. So kita kena bina selang kelas sebelum dia. Sebelum dia mesti 29 dengan 20. Betul Okey, so sempadan atas dia mesti start 29.5. So dekat sini mesti 29.5. Okey, 39.5 dan seterusnya sampai habis. Okey, ni beza dia adalah 10. 29 dengan 39 tu yang dekat sini dikata 2 cm 10 markah. Mesti start dengan sempadan atas. Okey, ataupun awak ambil sempadan bawah kat sini, sambung semua sekali. Okey, 2 cm seorang murid pada paksi mencacang. So 2 cm 1, 2 cm 2, 3. Boleh pelajar? Okey, so sekarang ni kita bina satu histogram. Okey, kita tengok histogram. Okey, first kali pelajar kita keluarkan kertas graf. So kita tengok kita seperti biasalah, seperti sebelum ni lah. Okey, cikgu dah explain pada pelajar. Okey, yang paling penting sekali pembaris. Sebelum ni cikgu dah buat video dah, pembaris ni mesti 20 cm. Okey, cikgu tak nak pembaris yang pendek-pendek, cikgu tak nak
Okey, 20 cm sebab 20 cm ni ngam-ngam dengan kertas graf lah. Okey, so ambil pembaris, kita buat dulu paksi X dululah. Okey. So kita garis dulu paksi X. Okey, canggih baris cikgu ni. Sorry. Okey, banner paksi X, banner paksi Y. Okey, mudah je. Okey, lepas tu kita boleh plot lah. Kita boleh plot. So cikgu ambil pensel, cikgu nak plot. So cikgu pakai warna merah lah. Okey, tadi kita cerita tadi pada paksi X. So ni paksi X Conteng nak. Kenapa tak keluar ni? Okey, bila kita dah dapat kertas graf, so kita labelkan lah. Yang ni paksi Y, yang ni paksi X. Okey, so kita start dengan sempadan atas dululah. Okey, sempadan atas tadi dia start dengan, tadi kan dia kata 2 petak 10 cm So kita start dekat sini. So cikgu bawah sikit, minta maaf So kat sini kita start dengan 29.5 lah, 29.5. Okey, lepas tu kita sambung 39.5. Okey, daripada jadual tadi Okey, 49.5. Yang ni kena buat cantik-cantik lah ni. Ni just cikgu show je cara nak buat 59.5. Okey, dan sampailah 89.5 So 59, 69, 79, 89. So kat sini 89.5 Okey, 79.5, 69.5. Okey, pada paksi Y tadi 2 cm ni satu lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sepatutnya dia sampai 8. Betul pelajar Sampai 8. Okey, lepas tu kita lukis kekerapan dia. So pelajar boleh lukis kekerapan. So kalau 29.5 hingga 39.5 ni berapa tadi? 6. So 6 kat sini 6. So pelajar gariskan lah. Ni cikgu sketch cikgu sketch. Sekejap. Okey, dia macam ni lah. Okey, dia akan membentuk histogram. So cikgu conteng dulu So dia akan jadi macam ni lah. Okey, so pelajar penuhkan lah. Pelajar akan dapat histogram pelajar tu macam ni. Okey, macam ni sambung, pendek, panjang. Okey, mengikut kekerapan yang ada dalam buku tu lah. Okey, daripada soalan dia tadi. So kalau sama, dia samalah macam ni. Yang paling penting sekali pelajar tahu. Okey, pelajar tahu dekat bawah ni adalah sempadan atas. Sempadan atas. Okey, yang ni adalah kekerapan. Kat sini ni adalah kekerapan dia lah, ataupun frekuensi dia. So pelajar akan dapat graf macam ni. So settle Pelajar boleh lukis graf. Cikgu nak tengok graf. Okey, so settle untuk histogram. Okey, yang paling penting sekali pelajar tahulah histogram dia menggunakan sempadan atas. Cikgu ulang lagi sekali. Sempadan atas, so dia akan dapat macam ni lah histogram dia. Ni contoh ni contoh histogram. Okey, so kita guna sempadan atas. Okey. So ini cukup padam kan, ada pelajar yang keliru kan. Okey, mesti pakai sempadan atas lah, sempadan atas Okey, kalau dulu, kalau sukatan lama boleh pakai titik tengah. Okey sekarang ni cikgu fokus dulu kepada sempadan atas. Okey, so kita sambung. Settle histogram. So kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang terakhir untuk hari ni lah. Okey, sebelum tu kita tengok dulu gambar. Ini adalah gambar poligon kekerapan.
Ni gambar poligon kekerapan. So dia menggunakan titik tengah. Kalau kita tengok kat sini kalau kita tengok data ni, dia pakai titik tengah untuk part CX. Yang ni kekerapan seperti biasalah. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ni. Okey, kita tengok daripada data yang kita dapat. So ni data yang kita isilah. Okey, selang kelas, kekerapan dan titik tengah. Okey, kita pilih dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 cm. Okey, maksudnya, so cikgu contoh sikit, 2 cm kepada 10 cm pada paksi mengufuk. Okey, paksi mengufuk bawah ni lah. So 2 cm kita start dengan 10, tapi kita mesti ambil titik tengah. Okey, kita mesti ambil titik tengah. So titik tengah dia bermula dengan 15.5. Itulah titik tengah 15.5. Sekejap Okey, cikgu ulang balik Okey, untuk kita lukis poligon kekerapan, kita tengok selang kelas dulu. Kita tengok selang kelas, kita tengok yang sebelum dia lah. Yang sebelum dia 11 hingga 20. So kat sini 10 hingga 10. Kat sini 1 lah, 1 hingga 10 So kekerapan dia kosong. Okey, titik tengah dia 1 hingga 10 ni. Titik tengah dia berapa pelajar? 5.5 Okey, cikgu ulang lagi sekali. So ruangan untuk melukis ni tak ada Okey, untuk paksi mengufuk, so 2 cm 10 unit. So kita ambil selang kelas yang sebelum dia lah. Okey, 1 hingga 10. So titik tengah dia 5.5. So start 5.5 sini lah. 5.5, kekerapan dia kosong. So 15.5, 25.5, 35.5 dan seterusnya dan seterusnya. Okey, dan pada paksi mencacang 2 cm 1 unit. So 2 cm 1 2 3 4 5. Kita tengok kekerapan paling tinggi berapa? 8. So dia akan sampai 8 lah. 6 7 8. So pelajar kena pakai kertas graf kena guna kertas graf. Okey, 5.5. Kalau kita plot 5.5, sekejap Okey, so kita plot dah 5.5 kosong, kita plot 15.5 berapa? 5. So kita plot 5. Okey, lepas tu 25.5 8. So 8. So kita plot, kita cantum ni semua ni. So kita cantum dia. Okey, 25.5 dah. 35.5 7. So kat sini 7. So dia turun lagi. Okey, dan seterusnya pelajar cantum. Okey, supaya dapat jawapan dia macam ni. Boleh follow cikgu? Boleh So okey, itu saja. Itu saja untuk hari ini. Cikgu nak pelajar snap jawapan, pelajar hantar kepada cikgu. Mesti ada 2. Histogram dan poligon kekerapan, menunjukkan pelajar hadir untuk hari ini. Boleh? Halo, boleh Okey. Okey, so itu saja untuk hari ini. Next class kita sambung dengan OGIF. Okey, kita sambung dengan OGIF Ada soalan nak tanya? Graf yang mana ya ni? Ya, poligon kekerapan 1, histogram 1. Mesti buat dua-dua. So menunjukkan awak hadir hari ni. Boleh? Boleh Okey, so itu saja untuk hari ni. Kalau ada soalan boleh PM cikgu lah. Okey, sekali lagi cikgu tekankan histogram cikgu nak sempadan atas dekat sini. Cikgu nak sempadan atas. Okey, mungkin video-video sebelum ni kita tengok sukatan lama, mungkin dia pakai titik tengah. Okey, kalau dulu histogram
dia menggunakan titik tengah. So dia lukis histogram macam ni, dia guna titik tengah. Sekarang ni cikgu nak guna yang ni. Okey, untuk KSSM kita guna sempadan atas. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu. Kalau ada soalan, pelajar boleh tanyalah. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Okey, jangan lupa like, komen dan subscribe channel cikgu lah, dan tanya apa-apa saja soalan. Okey, terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum.